Selesai trip umrah DIY dan Dubai, kita orang sambung semula Travelog Living the Nest dengan pengembaraan ke 5 buah negara di Central Asia dan Timur Tengah. Perjalanan awal dimulakan dengan Maldives sebagai negara transit sebelum ke destinasi seterusnya. Kenapa Maldives? Sebab tiket untuk ke Timur Tengah jauh lebih murah jika kita bermula dari sini. Contohnya, tiket flight dari Maldives ke Abu Dhabi cuma sekitar RM400 berbanding kalau terbang terus dari Kuala Lumpur yang boleh mencecah ribuan ringgit. Dalam trip kali ini, kita akan kongsikan tips melancong ke Maldives secara bajet dengan memilih public island Mafushi sebagai destinasi yang lebih jimat berbanding private island. Juga tips bagaimana untuk pilih hotel yang sediakan makanan sebanyak 3 kali sehari supaya kita tidak perlu berbelanja untuk dine-in. Maldives juga adalah negara yang terkenal dengan aktiviti air yang menarik seperti parasailing, jet ski, island hopping, snorkeling with shark, tengok dolphin, juga santai dekat sandbank dan private beach. Tonton episod kedua Maldives sampai habis untuk dapatkan lebih banyak tips untuk melancong ke Maldives secara bajet dari kami. This is the final boarding call for passengers. Good morning from Maldives. Sekarang pukul 6.10. Kat sini subuh dia pukul 5. 6.20 dah sunrise pun. Ni kira awan dah cerah. Breakfast start pukul 6.30. So nanti dalam pukul berapa nak pergi bang? 7.30 ke 8 baru kita pergi turun breakfast. Good morning. So kita baru nak turun pergi breakfast. Sekarang pukul 7.45. Dah pakai baju mandi semua siap-siap sebab lepas breakfast terus turun pergi pantai. Tempat yang sama lagi macam semalam. Kalau nak jimat, aku suggest korang ambil je package full board. Memang lagi affordable sebab kalau nak dine in dekat pulau ni memang mahal sangat sebab tax dekat sini tinggi. So bila korang ambil hotel yang dah include full board, at least bajet dah fix untuk tempat tinggal dan makan. Jadi tak lapis bajet kita tu. Dari segi rasa, aku rasa boleh tahan sedap jugalah untuk teka orang Malaysia macam kita ni. Dan korang wajib try mas huni. Dia macam kerabu ikan tuna, makanan tradisional Maldivian. Sedap sangat-sangat, even kalau orang yang tak makan ikan pun sekali try mesti rasa macam nak makan hari-hari. Seriously. So kita dah habis breakfast tadi. Sekarang pukul 8.30. Kita nak bawa budak-budak ni main pasir kat tepi pantai. Kita pergi yang belah depan sebab tu cuba teka aku nampak apa. Aku nampak ni kau kena shape batu berendam. Ya, take off your slipper. Okay, put dah. Campak dia, Daddy. Campak dia. Throw banyak, Daddy. Throw banyak. You like it? Huh? What are you doing? Ketam terkeluar. Dia makin dalam lah. Tengok Fadilah, dia colour macam apa? Sisha? Kenapa naik balik? Apa lagi? So sebenarnya kita nak pindah pergi ke pantai yang belah lain pula. Maldives ni sebenarnya dia adalah satu negara yang terdiri daripada 1,200 pulau-pulau kecil. Tapi bukan semua pulau tu ada orang tinggal, cuma 200 pulau je yang berpenghuni. Dan Maldives ni adalah negara yang paling rendah dari aras laut. Sebab tu diorang jangkakan Maldives ni akan tenggelam 76 tahun lagi, iaitu pada tahun 2100. Maldives ni sangatlah terkenal dengan ikan tuna. Ikan tuna dekat sini adalah makanan yang paling famous. Setiap hari orang tempatan ni memang akan makan ikan tuna. So ikan tuna kat sini memang sentiasa fresh. Dan dekat Maldives juga korang boleh jumpa banyak resort atas air yang cantik-cantik. Resort ni semua dibina terus atas laut. So bangun je pagi boleh terus keluar bilik terjun mandi laut. Dan paling best, pasir pantai dekat Maldives ni dia sangat rare dan unik sebab dia terbentuk daripada coral ataupun batu karang halus yang hancur secara semula jadi. Sebab tu bila kita jalan atas pasir Maldives ni, dia akan rasa lembut je dekat kaki. Dan diagakkan daripada seluruh pantai dalam satu dunia ni, 5% je pantai yang ada pasir jenis yang macam ni. Sebab kebanyakan pantai-pantai lain dalam
dunia ni pasir itu berasal daripada batu-batu biasa yang terhakis, bukan daripada coral. Melepaskan batu di tepi rumah. Macam mana ni nak check out bilik view macam ni? Okay, kita dah siap nak pergi ke Next Hotel. Okay, satu malam je kat sini. So Next Hotel ni tak sampai 100 meter pun daripada sini. Kenapa kena tukar? Sebab hotel ni esok penuh. So terpaksalah pergi ke hotel satu lagi. Dan lusa kita pindah ke Malé sebab daripada Malé paginya Ahad tu memang ada flight ke next country. Where you wanna go? So lepas check out, dia akan check bilik dulu, is everything okay, then dia akan hantar kita punya luggage ke hotel yang satu lagi. Kita nak pergi tukar hotel ke Sunrise. Situ je. Cross ni terus jumpa. So bilik yang hotel kedua ni tak siap lagi. Kalau ikut kat dalam book reservation, check in dah boleh masuk pukul 1 sebenarnya, tapi bilik belum siap dah nak dekat pukul 2. Sekarang pukul 2 lah. So kita nak makan dulu. Untuk bilik ni, untuk full board dah habis. So kami with breakfast sahaja. Tapi kalau nak add on untuk full board, dia punya lunch $10 seorang dewasa, budak $5 vanilla free. And then kalau dinner $12, budak half lah $6 vanilla free juga. So kita ambil untuk yang lunch punya $10 seorang dewasa ni. Dan aku rasa untuk compare dengan nak makan dekat luar, nak cari makanan lain, $10 untuk buffet yang macam ni walaupun simple is actually okay je sebenarnya kan. Option dia macam taklah meriah sangat tapi affordable lah untuk makan lunch. Tadi aku tanya dia, chapati ni makan dengan apa? Dia kata makan dengan dal kari. Dal ni dia campur dengan ikan. Oh, tak pernah lagi dengar dal mix dengan ikan kan. So bila aku try, rasa dia memang dal dan sangat unik dan sedap. Sedap yang versi yang berlainan. Unik, very unik. Oh, ya Allah. Dah masuk dah dengan chapati. Dan kalau kat Maldives ni, masakan dia ni banyak dia campur dengan ikan. Dia kurang macam kalau orang punya experience dekat Terengganu lah, everything tu memang ikan-ikan. Dia pun macam tu juga, campur dengan ikan. Salad dengan ikan, betul dal ni ada ikan. Fish soup dia tu macam ikan singgang. Tapi sedap dah tu. Sekarang pukul 3.30. Kita orang nak jalan-jalan, nak pergi boat, speedboat untuk balik ke Malé esok. So ni dia punya Mafushi Hospital. Sebelah hospital tu balai polis. Belakang ni ada farmasi tapi farmasi close. Dulu masa first time kita datang, kita orang stay dekat Ethereal Inn. Owner Ethereal Inn tu dia sama dengan owner hotel ni dulu. Dulu nama dia White Sands. So kita orang ambil full board, duduk kat sana tapi makan dekat sini. Tapi hotel tu dah tak ada. Dulu dah tak ada. Ethereal Inn tak ada. Yang ni pun dah tukar nama jadi Entre Azules. Tapi tak ada, not available dekat Agoda ke Booking.com. Nak book kena book through TripAdvisor. Mafushi ni salah satu pulau dekat Maldives yang famous sebagai pit stop untuk budget traveller dengan suasana kehidupan yang sangat tenang dan damai. Dekat sini juga kita boleh jumpa local people yang biasanya aktiviti harian diorang sibuk dengan tangkap ikan, diorang kerja dekat dalam industri pelancongan dan urus kedai-kedai kecil. Ekonomi setempat Mafushi ni makin berkembang dengan pertambahan hotel, restoran dan juga aktiviti air. Walaupun Mafushi ni kecil je, tapi keperluan asas untuk kehidupan seharian semua lengkap sebersegi. Dari segi kemudahan asas, Mafushi ni ada semua benda. Sekolah ada, klinik kesihatan ada, kedai runcit ada, kemudahan air bersih dan elektrik pun cukup untuk cater keperluan penduduk setempat dan pelancong. Kat sini juga ada penjara terbesar dekat Maldives. Mafushi ni dia ada banyak sangat package island hopping. So kalau korang ada limited time in Maldives tapi nak explore water activities, bolehlah ambil full day island hopping yang include snorkeling with shark. Dalam package full day ni, aktiviti akan start pukul 7 pagi sampai 2 petang. Harga dia roughly dalam $60 hingga ke $100. Depends pada package tu sama ada nak snorkeling dengan nurse shark ataupun whale shark. Contoh macam full day package yang kita orang ambil dulu, kita orang ambil yang snorkeling with nurse shark. So first stop dia orang akan singgah Fulido Local Island untuk jungle trekking dan jalan-jalan sekitar kampung. Dekat sini memang boleh tengoklah pokok-pokok yang paling tua dekat sini. Lepas tu boleh sentuh ikan pari dekat tepi pantai. Tak perlu risau untuk sentuh ikan pari dekat sini sebab kita memang akan sentiasa diawasi oleh
punya tour guide tu. Seterusnya diorang akan bawa untuk snorkeling dengan ikan giant travelers dan juga nurse shark, yang mana average size nurse shark dekat sini adalah 2 hingga 3 meter panjang. Bagi aku ni memang aktiviti yang paling best yang korang kena try kalau datang Maldives, and once in a lifetime experience yang semua orang kena cuba. Habis snorkel dengan shark, diorang akan bawa ke giant sandbank untuk lunch dan lepak-lepak. Cantik sangat-sangat sandbank dekat sini. Dan aktiviti terakhir diorang akan bawa snorkeling dekat shipwreck. Snorkeling dekat shipwreck ni tak ramai tour guide yang bawa, so nanti bila dah sampai Mauritius bolehlah survey dulu package yang ada sebelum decide. Dan dalam setiap package island hopping dekat sini, diorang akan provide juga snorkeling gear, lunch, towel, refreshment, dan sepanjang trip tu diorang akan ambilkan gambar dan video underwater kita dengan GoPro diorang. And kalau nak tambah footage drone, boleh tambah dalam $30 ke $50 seorang. Untuk trip Maldives kali ni, kita orang lebih fokus pada aktiviti santai je. Maldives ni cuma tempat persinggahan laluan transit sebelum kita orang bergerak ke destinasi seterusnya. Aktiviti air yang menarik dekat sini ada parasailing, jet ski, kabut, banana boat dan kayak. Vanilla Rihanna binti Haikal, what are you doing? Vanilla Rihanna binti Haikal. Masa first time datang Maldives dulu, kita orang dah banyak sebenarnya cover aktiviti air. Contoh macam kita orang buat island hopping, snorkel dengan shark, tengok dolphin, pegang ikan pari, singgah sandbank, pergi shipwreck, semua dah pernah buat dah. Jadi kali ni kita orang pilih untuk datang relax je. Maya, can I take picture with Maya? Satu lagi, untuk trip kali ni kita orang kena check in dekat 3 hotel berbeza untuk 3 hari berturut-turut, sebab trip ni trip last minute, datang pula masa peak season, so hotel banyak penuh. Dan memandangkan kita orang belum permulakan perjalanan yang sebenar, kita orang kena jaga juga kesihatan, especially budak-budak ni lah. Tak nak terlalu penat sangat sebelum sampai ke negara seterusnya. So kita simpan tenaga dan stamina supaya perjalanan ke negara seterusnya tu nanti lebih smooth, insyaAllah. So bilik ni dia memang ada satu mini kitchen, tak boleh masak pun, ada sink je kat situ. This is another room.